Deo, Gloria in excelsis Deo. Damailah, damailah di bumi. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa untuk menyiapkan diri untuk firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada kesempatan pagi ini. 我们低头祷告，预备心，要进入信息。 Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur ketika pagi hari ini kami boleh masuki minggu Advent yang ketiga. 天父，我们感谢你，今天我们来敬拜你，进入了第3个的圣诞周。 Tuhan menyertai kami minggu lepas minggu dalam masa raya Natal ini. 主，感谢你一个礼拜一个礼拜的带领我们走过来， Dalam kasih karunia, di dalam anugerah, Tuhan terus menopang dan memelihara kami. 你的爱常常扶持着我们，保守着我们。 Kami bersyukur kepada Tuhan. 我们向你感恩。 Pagi hari ini ketika Tuhan menghantar kami kembali datang beribadah, 今天你带领我们到这个地方聚会， kami juga mengucap syukur kepada Tuhan. 我们也向你献上感恩。 Tuhan berkati kami ya Tuhan. 你赐福我们， Secara khusus ketika kami menyiapkan diri membaca dan merenungkan akan firman 特 Tuhan. 别是我们在读你的话语、聆听你话语的时候， Berita yang dinantikan oleh umat Israel sepanjang zaman. 在这个以色列百姓的整个历史里面，他们在期待着你， Yang telah digenapkan ketika Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini. 那就是基督要来临到这个世界， Yaitu berita pengampunan, berita kelepasan manusia daripada belenggu dosa. 他要救他的百姓，走出的罪恶的世界，能 Dan 够进到 berita 自由 itu 里 juga 面。 yang kami rindukan dan kami boleh alami dan kami sudah alami di dalam Tuhan. 这也是我们所期待的。今天我们接受了你做我们的救主，我们经历了你的大爱， Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Berkatilah waktu ini. 你赐福这个时刻， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祈求。 Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 早安，弟兄姐妹， Adalah sukacita ketika pagi hari ini boleh kembali bersama-sama merenungkan akan satu bagian firman Tuhan. 我们喜乐的来到了这里来，我们一同的分享这一段的信息， Berita yang dinanti-nantikan. 期望的信息。 Kita melihat dari Yesaya pasal yang ke-61. 我们来看以赛亚书的61章， Kita membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 我们从第1节到11节。 Saya akan baca berhenti sampai di ayat yang ke-5 dalam bahasa Indonesia, setelah itu dalam bahasa Mandarin ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. 印尼文从1念到5，接下来的6到11节由用中文来念。 Firman Tuhan berbunyi demikian, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. 你们倒要成为耶和华的祭司，人必称你们为我们神的仆役。你们必吃越列过的财物，因得他们的荣耀自夸。你们必得加倍的好处，代替所受的羞辱；份中所得的喜乐，必代替所受的凌辱。在境内必得加倍的产业，远远之乐必归于你们。因为我耶和华喜爱公平，恨恶抢夺和罪孽。我要凭诚实施行报应，并要与我的百姓立远约。他们的后裔必在列国中被人认识，他们的子孙在众民中也是如此。
凡看见他们的，必认他们是耶和华赐福的后裔。我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐，因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。我好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。天地怎样使白骨发芽，园子怎样使所种的发生，主耶和华必照样使公义和赞美在万民中发出。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， minggu lalu kita membahas satu topik yaitu pengharapan di tengah badai yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-51. 在前一个星期，我们讲的是在风浪中的盼望。 Minggu ini kita langsung lompat ke pasal 61 yaitu bicara soal berita yang dinanti-nantikan. 那么这个礼拜就跳到了61章，讲到了期望的信息。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， setiap kali ketika tiba di hari kemerdekaan 当每一次那个自由的日子， atau ketika tiba di hari-hari besar keagamaan, 或者是那个宗教的大日子， bagi sebagian orang itu adalah satu hari yang sangat dinanti-nantikan. 就是对于某些人来讲，这些日子都是他们所期待的。 Secara khusus adalah orang-orang yang ada di lembaga permasyarakatan atau di penjara. 特别是在监狱里面的人， Kenapa Anda tahu tidak? 为什么呢？他们有这样的等待呢？ Kenapa mereka di penjara menantikan hari-hari seperti itu? 为什么他们在等待着这个独立的日子，或者是这个宗教的大日子？ Ya, terima kasih. Karena waktu itu akan diumumkan akan remisi atau pengurangan masa hukuman. 因为那个时候有一部分可能赦罪，有一部分能够减刑。 Bahkan hari itu menjadi hari pembebasan bagi sebagian orang. 对于某些人，可能那个时候会被释放。 Nah, ketika tiba di hari kemerdekaan atau hari-hari keagamaan, khususnya Natal bagi orang-orang Kristen yang ada di penjara, 那么，特别是宗教的大日子或者独立的日子，那个对于这些监狱里面的人， maka berita yang mereka nantikan bukan soal Natalnya, 他们等待的并不是说是因为圣诞节， tapi berita yang mereka nantikan adalah saya dapat remisi atau pengurangan masa tahanan ini berapa lama. 那么他们所等待的就是他们要知道他们的刑罚到什么时候，是不是能够得到了赦罪或者减轻他们的。 Nah, ketika remisi diumumkan dan nama mereka disebutkan, 当那个颁布出来的时候，他们的名字在其中的时候， nah itu adalah saat yang paling menggembirakan bagi 那 mereka. 个时刻就是他们最喜乐的时刻。 Maka berita remisi itu menjadi berita yang mereka nanti-nantikan. 所以这个日子是他们赦罪减刑的日子的时候，就是他们所等待的日子。 Karena kelakuan baik mereka mereka dikurangi bisa 3 bulan dan bahkan kadang-kadang bisa lebih panjang dari itu. 他们有的可能会减刑几个月，有的可能更长的，能够减得更多，这个是他们所期待 Nah, 的。 sehingga kita melihat orang-orang yang kadang divonis 10 tahun, 7 tahun dia sudah bebas. 有的他们可能判了10年的徒刑，但是因为他们在监狱里面表现好，就被减刑了，7年他们就释放了。 Karena tiap tahun mereka selalu dapat remisi paling tidak 2 kali, hari kemerdekaan, hari keagamaan. 那么每一年都有2次这个独立日，还有那个宗教的大日子，就是圣诞。 Kondisi seperti ini yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Yesaya. 这个的情况，这个的心情，也是当时以色列百姓的心情与他们的等待当中的一种。 Betul bangsa Israel pada waktu itu tidak di dalam penjara, 那个时候，以色列的百姓并不是在监狱的里边， tetapi pada waktu itu mereka berada di dalam masa penawanan. 因为那个时候他们是被掳的子民， Tidak ubahnya seperti orang yang ada di dalam penjara. 跟那个在监狱的人是一样的，他们没有自由， Mereka dibuang, ditawan ke Babel dalam masa yang cukup lama selama 70 tahun. 他们被掳到巴比伦去，不是一个短暂的日子，而是70年。 Seperti yang kita baca di dalam Yesaya 51, sebagian yang tinggal itu adalah orang-orang yang sudah lanjut umur, yang sudah tidak produktif. 好像那个我们念过以赛亚书的51章一样，他们那个时候有的一部分他们就住在那边。 Maka pada waktu itu mereka sangat merindukan ada satu berita yang memberikan pengharapan semangat baru bagi hidup mereka. 他们非常的期待有一个日子能够释放他们。 Maka Yesaya diutus pada waktu itu 那个时候，以赛亚奉差遣， adalah untuk memberitakan tahun
tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun pembebasan. 就是告诉说耶和华的恩年快要到了。 Dan tahun itu menjadi satu tahun yang mereka rindukan. 那个的日子就是他们所期待的日子， Karena di dalam tahun rahmat atau tahun pembebasan itu, 在那个赦免的恩年的里边， itu dikaitkan dengan tahun Yobel. 那个就是喜年， Yaitu tahun bagaimana mereka dikembalikan seluruh hak hidup mereka. 把他们的所有的权都交出来。 Apa yang dulu pernah hilang sekarang semuanya dibalikkan. 那么他以前他们所失去的，现在都可以拿回来。 Sehingga dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. 所以这称为主的喜年。 Nah, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kabar baik yang dikumandangkan oleh Nabi Yesaya. 这是一个大好的信息， Ini menjadi berita yang dinanti-nantikan oleh umat Israel pada masa itu. 这是当时以色列的百姓所期待的。 Tuhan bukan saja membebaskan mereka dari belenggu pembuangan, 不单把他们从那个被掳的那种的境地里面被解救出来， tapi yang lebih penting yang mereka rindukan adalah Tuhan memulihkan mereka sebagai satu bangsa. 更主要的神是要恢复整个以色列的民族。 Karena pada waktu itu mereka berpikir ketika dibawa ke dalam pembuangan, 当时他们想，他们被带到巴比伦去， keberadaan atau eksistensi mereka sebagai satu bangsa itu sudah selesai. 他们想这样的一次的被掳，他们的民族已经分散了，不再成活了。 Tetapi ketika kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-61 ini, 当我们念到了以赛亚书第61章， Tuhan menjanjikan satu berita sukacita bagaimana mereka dibangkitkan, dipulihkan kembali sebagai satu bangsa yang besar. 神在一起应许他们，他们被掳的必要归回，要重新被建立成为一个国家。 Bahkan dikatakan orang-orang yang dahulu yang menjajah mereka sekarang akan berbalik menjadi hamba daripada mereka. 甚至以前成为他们的统治者、辖制他们的人，现在要成为以色列百姓的仆役。 Keberadaan sebagai satu bangsa itu satu berita yang begitu menggembirakan bagi mereka. 他们不但要成国，而且是成为一个很有荣耀的国。 Karena mereka berpikir ketika di dalam masa pembuangan semuanya sudah habis. 当他们当时在巴比伦那个被掳之地的时候，他们觉得他们已经是没有盼望的了。 Bukan saja berhenti sampai di sana, 不单停止在这里， tapi dikatakan dalam bagian ini Allah sekali lagi mengikatkan diri dalam perjanjian kekal kepada mereka. 而且在这里，神向他们有承诺， Sehingga di ayat yang ke-8 bagian akhir firman Tuhan mengatakan, dan akan mengikatkan perjanjian abadi dengan kamu. 在这个第8节的下半节告诉他们说，并要与我的百姓立永远的约。 Mereka berpikir ketika mereka dibuang, 当他们当时想到他们被掳， Allah sudah lupa akan janji mereka. 神已经忘记了他们，也已经忘记了他的约。 Seperti yang kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-51. 就好像我们念以赛亚书的第51章， Pandanglah Abraham 看到亚伯拉罕 yang adalah nenek moyangmu. 是你们的列祖。 Karena ketika Tuhan memanggil Abraham, disitulah Tuhan mengikatkan perjanjian itu. 当神呼唤亚伯拉罕的时候，就向亚伯拉罕立了约。 Maka di sini diingatkan kembali, ketika mereka di dalam masa pembuangan, 在这里，神再一次提起了这个约，当他们在被掳之地， Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian itu. 神告诉他们，神并没有忘记当初与亚伯拉罕所立的约。 Semua bangsa dikatakan pada waktu itu akan mengakui Israel sebagai satu bangsa yang diberkati oleh Tuhan. 到他们被恢复的时候，所有的国家都要说他们是蒙耶和华赐福的百姓。 Ini adalah satu kebanggaan tersendiri ketika mereka boleh dipulihkan eksistensi sebagai satu bangsa. 这是他们值得骄傲自豪的，因为神要恢复他们，他们不但要成为一个国，而且是成为一个有荣耀、被人所尊重的国。 Bahkan di sini dikatakan Israel akan menemukan fungsi keumatan mereka yang telah mereka lupakan, yaitu sebagai imam Allah bagi bangsa-bangsa lain. 他们要成为耶和华的祭司， Maka mereka ini akan membawa bangsa-bangsa untuk menyembah kepada Allahnya bangsa Israel. 他们要带领其他的国家的外邦人来归向耶和华。 Nah, sukacita ini digambarkan seperti kain kabung yang diganti dengan kain pesta. 这个的喜乐就好像是一种悲哀，由喜乐来代替了。 Bahkan dikatakan nyanyian itu, nyanyian perkabungan akan diganti menjadi nyanyian sukacita.
那么哭泣的声音变成喜乐歌唱的赞美的声音。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹们， Israel dilukiskan seperti pengantin wanita yang disambut oleh mempelai laki-laki. 以色列的百姓被比喻为好像新妇正在等候着新郎， Mereka diibaratkan seperti kebun anggur yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang subur. 他们被比喻成为好像一个葡萄园里面结满果子累累的葡萄的院子。 Nah, berita ini menjadi satu berita yang mereka nanti-nantikan. 这一个的喜讯正是他们所等待的。 Bahwa tahun rahmat Allah itu sudah datang. 那么告诉他们说，神的恩年就要到了。 Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah begini. Tahun rahmat Allah seringkali diberitakan itu berbarengan dengan hari pembebasan. 这几年就是跟他们获得自由是连在一起的。 Kenapa demikian? 为什么呢？ Kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, 我们来注意我们所念的经节。 aku mencintai hukum, aku membenci perampasan dan kecurangan. 我不喜欢，我喜爱公平，我恨恶抢夺和罪孽。 Di satu sisi bicara soal tahun rahmat Allah, 一方面讲到了神的公义， tapi pada sisi yang lain bicara soal hari pembalasan. 一方面讲到了神的喜年，一方面要讲到神要报仇的日子。 Bagi kita umat pilihan Tuhan 我们成为神的子民， yang telah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 我们认识了这位主，成了我们生命的救主。 tahun rahmat itu menjadi tahun anugerah. 那么这样的一个喜年，就是一个恩典的日子， Tahun itu menjadi tahun kebahagiaan. 是成为一个幸福快乐的日子。 Tapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, 但是对于那些不认识主的人， tahun itu menjadi tahun pembebasan atau tahun penghukuman. 那么就可能成为他们的惩罚的日子。 Maka berita ini disampaikan kepada bangsa Israel pada masa itu. 但那个时候，这个消息传给了以色列的百姓。 Ketika tahun rahmat itu hadir dalam hidup mereka, 当神的恩年来到他们当中， maka sebagian akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. 一部分人在那边欢喜快乐， Tapi sebagian yang lain akan mengalami penghakiman daripada Allah. 但是有一部分人那个时候正是他们受惩罚的日子。 Demikian juga kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. 就好像基督来到了这个世界， Sebagai tahun rahmat bagi engkau dan bagi saya. 他对于你和我是一个恩典， Itu adalah menjadi tahun penuh kebahagiaan. 因为这是一个充满喜乐的日子。 Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi hari pembalasan. 但是对于那些不信的人，可能就是神报仇的日子。 Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, 我们来念这个经节， lalu kita bandingkan 然后我们来做一个比较。 dengan Lukas pasal yang keempat, maka kita akan melihat bagaimana bagian firman Tuhan itu digenapkan di dalam Kristus. 我们来看什么样的这个预言施行在基督的身上。 Coba kita lihat Lukas pasal yang keempat. 路加福音第4章， Kita membaca dari ayat yang ke-17. 我们从第17节开始。 Firman Tuhan berbunyi demikian, Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. 有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他愿高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。” Berita keselamatan yang disampaikan oleh Yesaya pasal yang ke-61. 在这个61章里面，以赛亚把这个喜讯传给以色列的百姓。 Ternyata mempunyai satu makna ganda yang jauh ke depan, yaitu melihat kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. 显然他是先知，他能够靠得遥远，就是看到了弥赛亚基督的来临。 Bagian Yesaya ini bukan saja berbicara pada konteks waktu itu bagaimana mereka dipimpin kembali dalam masa pembuangan, 其实那个时候他并不是在这个讲到了这已经看到了后来的事情，
tapi melihat jauh ke depan bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan umat 在那 manusia. 个时候，以赛亚就看到了基督将要降临，他在预言的里边。 Sehingga di dalam Lukas pasal yang keempat dikatakan, 所以在路加福音的第4章里面说到， pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ayat yang ke-21. 那么就是讲到了这个时候，这个的以前所讲的预言，现在已经应验了。 Penggenapan akan berita akan keselamatan ini sepenuhnya ada di dalam Yesus Kristus. 那么所有的这个预言的最高分的预言，就是预言基督的诞生。 Nah, kalau kita melihat kondisi bangsa Israel pada masa sebelum Yesus, 我们来看以色列的百姓在还没有基督来的时候， bangsa Israel pasca pelayanan para nabi, mereka hidup dalam satu masa yaitu masa kegelapan. 那个时候他们在黑暗的日子里边， Tidak ada nabi yang dibangkitkan, 那个时候没有先知被兴起 tidak ada 来， firman Tuhan yang disampaikan. 也没有神，也没有向他们说话。 Nabi yang terakhir adalah Maliaki, 最后的一个先知就是马拉基， dan mereka hidup dalam masa 400 tahun yaitu masa kegelapan. 他们在400年的日子里面活在黑暗的当中，因为没有启示，也没有神的话。 Masa itu menjadi disebut sebagai masa vakum atau masa yang gelap juga. 这个时代被称为一个黑暗的时代。 Mereka sangat rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. 他们非常盼望能够听到主的话， Mereka sangat rindu bagaimana Tuhan membangkitkan nabi. 他们非常的盼望主能够兴起先知。 Tapi pada masa itu mereka tidak punya kesempatan untuk mendengar. 但是在那个时候，他们没有机会听到。 Pada waktu itu Allah berdiam diri. 那个时候，神静默不言。 Nah, di dalam masa penantian selama 400 tahun, 他们在等待着400年的这个漫长的日子里面， maka keluarlah Yohanes Pembaptis 然后就兴起了施洗的约翰， yang memberitakan tentang pertobatan dan hadirnya kerajaan Allah. 还有讲到了基督的来临以及那个悔改的道， Mempersiapkan hadirnya Kristus ketika keluar melayani di tengah-tengah bangsa Israel. 他为以色列为预备人的心来迎接基督， Dan ini menjadi berita yang dinanti-nantikan. 那就是人们所等待的信息， Dan ini dikatakan sebagai kabar baik. 这就是好消息福音。 Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kabar baik. 福音 Maka dikatakan di dalam bagian ini, kalau baik di dalam bahasa perjanjian lama maupun perjanjian baru, 无论是旧约还是新约， semuanya adalah ditujukan bagaimana Allah memenuhi atau menggenapkan seluruh janjinya. 神就是要应验他所有的预言。 Dan Kristus sendiri adalah kabar baik itu. 那么，耶稣基督就是这个信息的中心。 Nah, di dalam bahasa Indonesia kabar baik ini seringkali diterjemahkan menjadi Injil. 在那个印尼文把它翻译成印经。 Nah, lebaser atau evangelion yang disebut Injil itu adalah kabar baik. 那么印经就是讲到福音。 Nah, kabar baik ini adalah bicara soal bagaimana Allah hadir menyelamatkan manusia yang terpuruk karena dosa. 福音就讲到神如何拯救他的百姓。 Karena masalah utama di dalam kehidupan manusia 首先是在人的身上， adalah bicara soal dosa. 特别讲到罪的问题。 Maka di dalam konteks bagian ini kalau engkau baca di dalam Yesaya pasal yang ke-61, 如果我们来看以赛亚书的第61章， bagaimana mereka dilepaskan, bagaimana mereka dipulihkan adalah melukiskan satu kondisi kehidupan rohani pada waktu itu. 他们如何被释放，他们如何被神所恢复。 Disitulah engkau lihat kabar baik itu, berita yang dinantikan sekarang mereka sampaikan. 那么就是他们所等待的这个信息。 Nah, saya bandingkan dengan satu bagian di dalam kitab Raja-Raja, 我们来看列王记上， 2 Raja-Raja Cisya, 列王记上。 pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja.
pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. 列王记下7章9节，那时他们彼此说：“我们所做的不好，今日是有好信息的日子，我们竟不作声，若等到天亮，罪必临到我们，来把我们与王家报信去。” Nah, pada waktu itu dilukiskan bangsa Israel itu dikepung oleh tentara Aram. 那个时候，他们被亚兰的军重重的包围。 Pada 以色列 masa 百姓 pemerintahan Yoram anak Ahab waktu itu. 约兰亚哈的儿子， Waktu itu kondisi bangsa Israel mengalami krisis yang begitu luar biasa. 那个时候他们在非常的危机当中， Ada kelaparan yang begitu luar biasa. 那个时候闹饥荒， Inflasi terjadi begitu luar biasa hebatnya. 那个时候他们在最艰难的日子里面， Sehingga pada waktu itu timbul satu kasus. 所以那个时候有这样的一个事件发生， Dua orang ibu berjanjian, 两个做母亲的彼此约定， yaitu memasak anaknya untuk dimakan. 把自己的孩子杀了来吃。 Nah, pada waktu itu ketika anak yang pertama sudah dimasak, 那么其中的一个母亲把她孩子给杀了吃了， maka besoknya ganti anak yang satunya lagi. 那么明天就换另外的一个做母亲的把她孩子的肉要做吃物。 Tapi ibu yang punya anak tidak mau. 那么后来的呢，另外的一个他就没有按他们的承诺去做。 Lalu ibu ini menggugat dan mengadu kepada raja. 然后这个做母亲的就把这个事情告到了王那里去。 Ketika raja mendengar peristiwa itu, 当王听到了这个消息的时 dia 候， mengoyakkan pakaiannya. 他就撕裂了他的袍子。 Bagaimana engkau bisa lukiskan soal penderitaan kelaparan yang begitu luar biasa pada masa itu? 我们真的无法想象到那个饥饿到那个程度，杀自己亲生的儿子为食物。 Seorang ibu bisa makan anaknya sendiri karena untuk mempertahankan hidup. 一个做母亲的要吃孩子的肉，为了生存， Satu kondisi keterpurukan secara ekonomi yang begitu luar biasa mengerikan. 这实在是这个非常的可怕。经济到了绝境，而且食物是在一点都没有的情况下，为了生存而做的这么残忍的事。 Engkau dan saya pernah mengalami kesulitan. 你我今天个人都有不同的 Tapi 艰难 tidak，sampai bagaimana kita membunuh anak kita untuk makan. 但我们无论如何也没有到这样的境地。 Indonesia pernah mengalami krisis. 印尼也曾经有过的经济的危机， 98 kita ngalami itu. 也不至于有这样的事件发生。 Tapi kita tidak pernah sampai melihat peristiwa seperti 我 ini. 们没有看到这样的事情发生， Di tengah-tengah kondisi yang begitu mengerikan pada zaman 在 itu. 那么可怕的一种的境遇的里边， Bencana kelaparan, 那个时候全国都闹饥荒， inflasi ekonomi besar-besaran. 那么所有的都是非常的糟糕， Orang tidak sanggup membeli untuk makan. 人家没有办法买到食物。 Lalu pada waktu itu ada 4 orang kusta dikatakan. 那个时候有4个长大麻风的， Mereka ngomong begini, 他们彼此的说， kalau kita bertahan di sini kita juga akan mati. 如果我们也在这里等着，我们也是等死，没有食物了。 Lebih baik kita ke kota. 更好我们进城去。 Kalau sampai di sana kita akan mati, tetap sama juga. 如果我们进了城，那边有军队在包围的，我们进了城了，如果死就死吧。 Ketika mereka menuju ke kota, 当他们进城的时候， mereka melihat perkemahan orang Arab itu ditinggalkan dalam kosong. 他们看到的亚兰人的军队都跑光了，而且那些的帐篷都是空无一人。 Pada waktu itu mereka melihat ada begitu banyak makanan di tendanya kota Aram, Nama- orang tentara Aram. 那么这个4个长大麻风的看到那边有许多的食物， Lalu mereka ambil semuanya. 他们就拿了， Mereka 尽他们 makan 所能 semuanya. 拿的都拿了，而且也吃饱了。 Ketika mereka sedang mengumpulkan untuk dirinya, 那个时候他们正在忙着为自己能够拿多少就尽量的在拿的时候， tiba-tiba salah satu orang berkata kepada temannya yang lain, 突然其中有一个人就是有一个发现，他就对他的朋友们说 tidak patut yang kita lakukan ini. 我们不可以这么做， Hari ini adalah hari kabar baik. 今天应该是个有好信息的日子。 Inilah Injil, inilah berita yang mereka nantikan. 这就是那些饥饿的人正在等待的消息。 Maka keempat orang kusta itu langsung menghadap ke istana. 所以这4个长大麻风的人就直接向王家走去， Mereka menceritakan apa yang mereka alami. 他们就向王家报告了这个信息，他们把他们所看见的这些的事情都告诉他们。 Pada waktu itulah pintu istana dibuka, pintu gerbang kota itu dibuka. 那个时候城门是打开的， Lalu mereka menjara semua yang ada di dalam taman kemahan orang Aram itu. 那个时候这些的饥饿的人就出来进了这个帐篷的里面，把那个所有的食物都
把它 Sehingga 分 kondisi 开。 bangsa Israel pada masa itu mereka mengalami kelepasan. 那个时候，以色列的百姓就在那个时候，他们得食物的时候，那个时候他们也得了自由。 Kabar baik yang disampaikan untuk menyelamatkan satu bangsa. 这一个的好消息，就是为了拯救这整个的民族。 Yesus Kristus hadir di dalam dunia ini. 耶稣基督来到这个世界， Dia adalah kabar baik. 他就是福音，就是好消息。 Di dalam dirinya sendiri, dia itulah kabar baik. 他自己本身就是好消息。 Ketika dia lahir di dalam dunia ini, 他来到这个世界， dia menggenapkan semua nubuatan yang ada di dalam kitab-kitab para nabi. 他应验了所有先知书上所预言的。 Dia melepaskan manusia dari segala belenggu penderitaan. 他解救那些被囚的得释放。 Dan sumber utamanya itu adalah dosa. 那么最主要的就是罪是一个根源。 Maka tidak heran ketika Yesus membaca Lukas pasal yang keempat. 所以在耶稣念到了路加书的我们看到路加书第4章的那一段。 Maka Yesus katakan, pada hari ini ketika engkau mendengarnya, genaplah akan firman Tuhan. 你们今天听到的就是圣经里面所应验的。 Sejak manusia jatuh di dalam dosa karena Adam dan Hawa, 自从人落在罪恶的里面，从亚当开始， berita yang dinantikan manusia adalah berita pengampunan. 那么所等待的人类所等待的一个好消息，就是一个赦罪的救恩。 Maka sejak awal di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dan 16, 到了15节跟16节， maka dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala daripada si ular. 说女人所生的后裔要伤蛇的头， Ini adalah berita yang mereka nantikan, 这是他们所等待的消息， yaitu berita yang membawa mereka kepada kelepasan. 就是要带领他们从能够获得自由。 Karena mereka tahu dalam keberdosaan maka manusia akan menuju kepada kematian. 因为罪的工价乃是死亡。 Maka Yesus ketika membaca Lukas pasal yang keempat, 当耶稣念着路加福音这个第4章， bahwa dengan kehadiran Kristus maka tahun rahmat Allah itu dimulai. 那么基督来到的时候，主的恩年就是来了。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， engkau dan saya adalah orang yang menikmati tahun rahmat Allah. 你我就是享受主恩年的人。 Dalam keberdosaan Tuhan menyelamatkan engkau dan saya. 在我们的罪恶的深重的时候，主拯救了我们。 Namun pertanyaannya begini, 然而问题是在于， di luar diri kita begitu banyak orang yang masih menantikan berita ini. 在我们以外的还有许多人未得到这个信息， Mereka tetap hidup dan tenggelam dalam keberdosaan 他们仍然沉溺在罪恶的里边， yang ujungnya kepada maut dan kematian itu sendiri. 他们等待的最后的结局乃是死亡。 Orang yang hidup dalam kondisi ini, berita yang mereka nantikan adalah kelepasan. 在他们这样的一个光景的人的当中，他们所等待的，也就是需要一个释放的信息。 Engkau dan saya terpanggil untuk membawa berita ini. 今天你我都是神所呼召的，我们有责任来传这个信息。 Seperti Tuhan mengutus Yesaya untuk memberitakan tahun kelepasan bagi bangsa Israel. 就好像神差遣以赛亚来传喜年的信息， Demikian Tuhan memakai engkau dan saya. 今天主也愿你和我， Kita bersyukur kita boleh menikmati tahun kelepasan yang Tuhan 我 anugerahkan. 们感谢神，神恩年给我们。 Kita tahu di dalam diri kita ada keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Kristus. 我们知道，在基督的里面，我们得到远远的盼望。 Tapi di luar diri kita banyak orang yang bergumul. 但是在我们之外，还有许多人没有得到这个信息的。 Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya akan tunjukkan satu peristiwa yang terjadi gitu ya. 我来告诉你们这样的一件事情。 Saya mencoba mencari browsing foto orang ini, ternyata nggak dapat sama sekali. 我想找到这个人的相片呢，没有找到。 Ini adalah satu kisah nyata. 这是一个真实的故事。 Dia mempunyai kesempatan untuk hidup kurang lebih 47 tahun. 他活了47岁， Orang ini bernama Daniel Krennert. Nah, Daniel ini ketika dia lahir adalah lahir dalam kondisi jantung ini bermasalah. 他出生的时候就是天生的这个心脏有问题。 Secara khusus ketika dia berumur 18 tahun, 18岁的时候， dia harus menerima donor atau cangkok jantung. 需要要做那个心脏的移植的手术。 Kalau tidak, maka dia akan mati. 如
如果不做这样的手术，他就不可能生存。 Dikatakan Desember tanggal 22 tahun 1980. Desember 22 22号，是2月22号， tahun 1980. 98年。 Waktu itu Daniel ini menjadi salah satu orang yang didaftarkan menerima donor jantung. 他是其中一个人家愿意捐出这个心脏，他能够做移植的手术。 Dalam masa penantiannya selama kurang lebih 3 bulan, dia ada di satu rumah sakit Stanford di Palo Alto di California. 在这个手术之前，他在其中的一个医院等了3个月。 Sangat lama dia menanti. 这3个月的日子对于他来说是很漫长的。 Dalam masa penantian ketika tiba tanggal 22 Desember, 当那个12月22号的时候， dokter yang menangani itu Walwok itu mengatakan, kamu hari ini boleh pulang. 那个医生对他说：“你今天可以回去， Kamu boleh pulang untuk merayakan Natal. 你可以回去庆祝圣诞。 Waktu itu dia belum mendapatkan donor. ”因为那个时候他还没有得到这个有人 Maka 捐这个。 Daniel berpikir, untuk apa saya harus merayakan Natal? 那么我做什么还要庆祝圣诞呢？ Karena yang saya butuhkan pada waktu itu adalah transplantasi jantung. 那个时候他所等待的其实是做心脏的移植， Tapi belum ada donornya. 但是没有人肯捐了，还没有人捐出来， Maka akhirnya dia pulang. 那么他就回去了。 Dia menelpon neneknya yang waktu itu tinggal di satu daerah namanya Napa, yaitu di California juga. 他就打电话给他的祖母， Dia mengatakan, kami akan pulang. Mari kita merayakan Natal bersama. 他说我要回去，我们一起庆祝圣诞。 Maka Daniel ini pulang bersama-sama dengan orang tuanya. 那么尼尔杰和他的父母一同回去， Mereka membawa sebuah mobil, 他们带了汽车， lalu mereka menuju ke tempat kampung halaman mereka. 然后就到他们自己的故乡， Dari Alto sampai ke daerah Napa di daerah California. 从一个城市到一个地，到那个乡村。 Pada waktu dia melihat pemandangan di luar, 那个时候他看到外面的景色， dia merasakan ada satu sukacita tersendiri. 他看到了有一个喜乐的气氛。 Namun di sisi yang lain dia merasakan dia begitu sulit untuk bernafas. 但是在另一个方面，他感到自己呼吸都产生了困难。 Bahkan ketika dia menyiapkan diri mau memasuki masa kuliah, 那个时候，他其实也在预备要进大学。 beberapa kali Daniel ini sempat pingsan. 那么好几次他都休克了。 Nah, ketika hendak sampai sudah masuk di halaman pekarangan rumah mereka, 当他们要进到这个家的时候， neneknya keluar. 他的祖母出来了， Neneknya berteriak, kembali, kembali. 说回去，回去。 Lalu orang tuanya ini, yaitu Josh dan Elizabeth, bertanya, ada apa ini? 那么谭聂的父母就问谭聂的奶奶说：“有什么事情呢 Mereka telah menemukan jantung untuk kamu.？” 他说：“医院里已经找到了，有人收到了有人捐的这个心脏。 Waktu itu belum ada HP. 那个时候还没有手机。 Pada waktu itu banyak polisi yang sudah mencoba mengejar dia untuk menahan mobil ini, tapi tidak keburu. 那个时候有很多的那个警察的车在追着他们， Dan bahkan disiarkan di dalam radio. Disiarkan di dalam radio. 在那个在这个收音机里面播出来。 Sehingga dengan tidak percaya ayahnya bertanya, mereka telah mendapatkan sebuah jantung. 他们真的不敢相信说，就在那个时刻，他们那个有人肯捐出来。 Tapi waktu itu rumah sakit ngomong begini, 那个时候医院说， kamu sudah harus tiba di rumah sakit jam 4.30. 你要在4:30这个时刻， Karena jantung ini hanya bisa bertahan Tahu, sampai iya. waktu itu. 因为那个心脏它这个只能够在这个时间里面，它才能够做移植。 Lalu sang ayah melihat jam tangannya, 那么他的父亲看着这个手表， jam 3.25. 3:25。 Padahal perjalanan dari Palo Alto itu ke Napa itu 1,5 jam. 应该从他的那个地方要到医院要1个半钟头才能够到。 Maka mereka waktu tiba pasti sudah terlambat.
如果他们按这个时间来计算，他到的已经一定跟这个医院所约的时间 Nah, 是 karena 来不 nenek 及了 yang。sudah dihubungi oleh pihak rumah sakit, 因为他的祖母预先有得到了这个通知，所以知道这个消息， dia menyewa sebuah pesawat Cessna Skyhawk waktu itu. 所以他的母亲就租了那个飞机预备。 Ayo cepat ke lapangan udara, ayo cepat. 他说快，马上上去。 Maka dikawal oleh polisi dengan kecepatan yang begitu luar biasa. Mereka tiba di lapangan pesawat di daerah Napa itu. 还有那个警车在帮助他们，让他们很顺利的能够。 Ketika tiba di rumah sakit di Palo Alto itu, 当他们到了这个医院的时候， waktu itu pukul 4.26, 那个是4:26， tinggal 4 menit. 就跟那个医院给他的最后的时间只差4分钟。 Langsung semua petugas medis, dokter cepat-cepat dorong. 所有的工作人员都为他忙起来。 Papanya ngomong satu kalimat kepada Daniel waktu itu. 他的父亲向他的儿子说这样的一句话： Ayah rela memberikan apa saja untuk menggantikan tempat Muna. 我愿意付出一切的代价。 Sambil dorong, papanya terus ngomong. 他一边推着，一边在说。 Singkat cerita, operasi ini berlangsung. 简单的说，就是这个很顺利的就按这个时间就做了手术。 Pada waktu selesai operasi esok harinya, 当做了手术之后，第二天， mamanya itu menghampiri akan Daniel. Mamanya menghampiri, mendekat ke Daniel. 靠近他的孩子。 Lalu dia ngomong begini, ibu dapat mendengarnya. 他说：“我听到了。” Yaitu mamanya itu menempelkan telinganya itu ke dada Daniel. 他的母亲把耳朵贴在他的心脏这个跳动的地方。 Nah, waktu itulah Daniel mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada dia. 就在那个时候，你也听到了主的声音。 Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Aku memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Yehezkiel 36 ayat 26. 我给你新的心和新的灵。 Setelah 2 hari di rumah sakit, 2天在医院的里边， kondisinya itu mulai membaik. 他的情况开始好转， Waktu itu ada begitu banyak orang mendoakan. 有许多的人为他代祷。 Karena waktu itu disiarkan di radio. 因为那个时候在这个拉提欧那边有播放， Ada begitu banyak surat yang ditulis. 有许多的信。 Nah, ketika Daniel ini sudah memasuki hari yang kedua, itu pada tanggal 24. 当他手术进到第2天的时候，就是12月24号， Maka sebanyak orang datang membawa, suster itu membawa banyak surat untuk dibaca. 护士带了好多的信慰问他的信， Sebagian itu mengucapkan selamat Natal kepada Daniel. 好多人是向他祝贺圣诞快乐。 Dan mamanya itu datang juga mengatakan selamat Natal kepada Daniel. 他的母亲也对儿子说圣诞快乐。 Di antara sekian banyak surat atau kartu Natal yang dia baca, 在许许多多的信件或者是圣诞卡的里边， akhirnya dia berhenti di satu surat dari orang tua ini. 然后他停留在他父母的一封信上。 Daniel, Dan yang terkasih, dia dipanggil Dan. 他说：“他亲爱的， Sekalipun kami tidak mengenalmu, 虽然我不认识你， saya dan suami saya merasa sangat dekat dengan keluargamu. 我非常的亲近你， Anak kami satu-satunya yaitu Lloyd 就是唯一的罗伊， adalah donormu. 就是你所捐出来的， Orang yang memberikan ini. 呀，捐出来的。 Menyadari bahwa kamu memiliki jantungnya membuat kami lebih ringan menanggung rasa kehilangan kami. 因着你的捐助，使我们能够得着新的。 Dengan penuh kasih, Paul dan Barbara Camber. 那么他的恢复了。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, waktu itu Lloyd karena kecelakaan lalu lintas, 因为这个罗伊他是这个交通出事故撞车的， nyawanya tidak tertolong. 他的生命保不住了。 Tapi pada waktu itu keluarganya itu mendonorkan jantungnya Lloyd.
untuk Daniel ini. 就在那个时刻，他的家人做出了决定，把这个心脏捐给他尼尔。 Sehingga waktu itu Daniel ngomong satu kalimat seperti ini. 所以那个时候，他尼尔说这么一句话 Saya tidak dapat lagi menahan air mata saya. 我不忍不住我的眼泪。 Tiba-tiba saja segala menjadi jelas sebenarnya kenapa saya harus merayakan Natal. 那我现在知道了为什么要庆祝圣诞呢？ Dalam kematian satu-satunya anak keluarga Campbell 就是一个人的死， telah memberikan kehidupan kepada saya. 他把他的生命给了我。 Dalam kematian anaknya Allah satu-satunya 上帝的独生子， telah memberikan kehidupan kepada kita, 他把他的生命永生赐给 yaitu 了我们， kehidupan yang kekal. 就是永恒的生命。 Ingin rasanya saya berteriak mengucapkan rasa syukur karena Yesus Kristus telah lahir. 所以我真的从内心的里面呼喊说：感谢主，接受了你。 Sehingga waktu itu Daniel ngomong begini, terima kasih Tuhan 这个时候，他尼尔说：感谢主， dan terima kasih kepada keluarga sang pendonor. Kiranya Tuhan memberkati. 感谢这个家人愿意把这个罗伊的心脏捐出来。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 弟兄姐妹们， Dalam kisah ini menunjukkan satu hal. 这个故事告诉我们一个： Daniel pada waktu itu sangat menantikan satu berita. 当一个人非常等待着一个他所期待的东西， Yaitu ada donor yang tersedia. 就是人愿意捐出心脏，他需要这个。 Pada waktu berita itu sampai, 当这个消息来到的时候， disitulah semangat kehidupannya dibangkitkan kembali. 他的生命重新被振作起来。 Daniel ngomong, 他尼尔说： karena kematian Lloyd yang mendonorkan jantungnya, saya memperoleh hidup. 因着罗伊的死，他愿意捐出他的心脏，使我能够活下来。 Karena kematian Kristus, 因着 engkau 基 dan 督的 saya 死， mempunyai hidup. 因着基督的死，你我今天获得了永生。 Itulah berita yang kita nanti-nantikan. 这就是我们所期待的信息。 Yesus Kristus yang lahir di malam Natal. 耶稣基督的诞生， Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. 他是我们的主，是我们的救赎主， Dialah Mesias, dia adalah Kristus. 他是弥赛亚，他是基督， Dialah yang diurapi. 他是受膏者。 Berita ini yang dinantikan oleh bangsa Israel sepanjang zaman. 这个信息是以色列百姓长久的期待， Berita ini yang dinantikan oleh manusia sepanjang zaman. 这也是人类有史以来的期待。 Ketika engkau dan saya menyadari dalam keterpurukan karena dosa yang akan membawa kita kepada kematian. 当我们在罪孽当中无法自拔的时候，只有主耶稣救我们出来， Hanya ada satu jalan, 只有一个道路， yaitu keselamatan di dalam Kristus. 就是在基督的里面。 Itulah tahun pembebasan yang Allah anugerahkan bagi engkau dan bagi saya. 这个恩典，赦罪的恩典是我们的主耶稣给我们。 Seperti Daniel, ketika dia mendapatkan donor jantung, dia boleh bertahan hidup 30 tahun kemudian lagi. 那么他因着能够有这样的一个人肯捐出心脏，他能够再活30年。 Allah bukan menambah umurmu 30 tahun, 我们的神不是说给我们加30年， tapi Allah menambah umurmu untuk satu kehidupan yang kekal, yang tidak ada batasnya, 他加给我们的乃是永恒的。 yaitu yang Allah janjikan bagi engkau dan bagi saya. 这就是神对你我的承诺， Itulah berita yang kita nanti-nantikan. 这就是我们所等待的福音。 Kiranya Tuhan memberkati engkau dan saya. 愿神赐福你和我。 Kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, ketika memasuki masa raya Natal, 就当我们进到了这个圣诞的日子， ada satu berita yang kami nantikan, 有一个好消息我们在等待， yaitu bagaimana Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini, 那是基督来到这个世界， yang memberikan kebebasan kepada kami, 他让我们从罪恶当中得释放。 kami yang tertawan karena dosa, 我们因着罪被掳， kami yang mati karena dosa. 我们死也是因着罪的缘故。 Tuhan memberikan kelepasan dan kehidupan kepada kami. 主，你让我们从罪恶当中被解放出来，给我们得自由。 Kehadiran Kristus itulah awal tahun rahmat Allah. 基督的来临就是神的新年的到来。
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. 我们向你献上感恩啊，主。 Kami adalah umat yang sudah menikmati tahun anugerah itu. 我们是你的子民，我们享受到你的恩年。 Di luar kami masih ada begitu banyak orang yang belum menikmati. 在我们的以外，还有许多人没有得到这个消息， Akhir hidup mereka adalah pada kematian. 他们的道路就是走向死亡。 Tuhan pakai kami 主，你使用我们， untuk memberitakan tahun rahmat Allah. 让我们能够把你的恩典传开， Supaya mereka pun boleh diselamatkan di dalam kasih karuniamu. 也让那些在救恩以外的人能够有 Itu mungkin 机会 orang 得到 tua 信 kami 心， ya Tuhan. 或者是我们的， Orang父tua母. kami. Itu mungkin saudara kami. 或者是我们的兄弟姐妹， Itu mungkin sahabat kami. 或者是我们的朋友， Orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. 或者是在我们四周围的人， Tuhan pakai kami untuk cepat-cepat memberitakan tahun rahmat Allah. 让我们快快把主的恩年的信息传给他 Yaitu 们， kabar baik Injil itu kepada mereka. 那就是好消息，就是福音。 Sebagaimana kami sudah dapatkan hari ini di dalam Engkau. 今天我们得到了你的信息，我们成为你的儿女， Berkati ya Tuhan. 主你赐福， Berkati umatmu di dalam menyiapkan diri memasuki hari Natal. 赐福你的儿女、你的百姓进到圣诞的日子。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢主， Dalam nama Yesus kami berdoa. 祷告奉靠耶稣基督的名祈求， Amin.